Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita sama-sama ataupun dapat lagi kita bertemu dalam siri perkongsian yang kita akan sambung berkaitan dengan pelajaran Usuluddin bagi tingkatan 5 dalam bab tafsir tajuk yang kedua, yang mana tajuknya adalah berkaitan dengan surah Al-Kahfi. Tajuknya As-sana'u lillah wa a'zamun ni'ami an'amahallah. Berkaitan dengan ayat 1 hingga 8 dalam surah Al-Kahfi yang membicarakan berkaitan dengan as-sana'u lillah wa a'zamun ni'ami an'amahallah. Yang mana tajuknya adalah segala pujian adalah tertentu bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbincangan ini yang kita kata tadi adalah berkaitan dengan ayat 1 hingga ayat yang ke-8 daripada surah Al-Kahfi. Kita bolehlah baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Sadaqallahul Azim. Yang mana maksudnya adalah yang pertama, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab Al-Quran dan Dia tidak mengadakan kekeliruan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih daripada sisi Allah dan membawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahawa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Itu ayat 1 dan ayat 2. Kemudian ayat ketiga, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Makithina fihi abada. Kemudian ayat yang keempat, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Lepas tu ayat yang kelima, mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya, alangkah terhinanya kata-kata yang terkeluar daripada mulut mereka.
Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali semua yang mereka katakan itu adalah sesuatu yang dusta. Okey, kemudian ayat yang ke-6. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim tu. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu kerana bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman dengan keterangan Al-Quran. Okay, ayat yang ke-7, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Okay, itu berkaitan dengan terjemahan ayat ni. Ayat 1 hingga 8, awak boleh semak baliklah dalam kitab-kitab yang ada Al-Quran yang ada terjemahan. Okay, dan insya-Allah saya akan huraikan berkaitan dengan ayat-ayat yang kita bacakan tadi, menerusi saya baca je lah berkaitan dengan ayat-ayat ni. Kita tengok dalam kitab Tafsir Ibn Katsir, dia kata apa. Okay, kita tengok perbincangan, ataupun sebelum tu kita pergi kepada ma'anil kalimat terlebih. Okay, ma'anil kalimat ataupun perkataan-perkataan yang terpilih dalam ayat yang kita bacakan tadi. Okay, dia ada 6 kalau tak silap dalam buku teks kita tu. Okay, ma'anil kalimat. Yang pertama, iwaja mailan anil haqqin. Okay, mailan anil haqqin, itu yang bermaksud menyeleweng ataupun lari daripada kebenaran. Kemudian yang kedua, qayyiman mustaqiman mu'tadilan, tegak dan lurus. Yang ketiga, ba'san azaban, iaitu azab. Yang keempat, kaburat azimat, hebat. Yang kelima tu bakhun muhlikun, bakhiun muhlikun, iaitu mati ataupun binasa. Dan yang keenam liyabluwa linabluwa linakhtabira, iaitu maksud dia adalah menguji mereka. Okey, selesai untuk ma'anil kalimat. Okey, yang keenam linabluwa linakhtabira tadi tu, yang keenam okey, menguji mereka. Lupa nak tekan tadi. Okey, seterusnya kita masuk kepada perbincangan ayat ataupun syarahul ayat. Okey, dia kumpulkan sekali. Mula-mula dia letakkan kepada penafsiran kepada ayat 1, 2 dan 3. Lepas ni kita akan tengok berkaitan ayat 4, 5 dan 6. Lepas tu ayat 7 dan ayat 8. Okey, untuk ayat yang pertama, yang 1, 2 dan 3 ni, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Dia kata, hadhil majmu'ati minal ayat tabda'u bihamdalillah nafsahu ala inzalahul Qur'an wa huwa mustaqimun fi ta'alimihi liyunzirul kafirin bi'azabis syadid wa yubashshiral mu'minin bisawabil jazil fil jannah khalidina fiha. Itu okey. Dalam 3 ayat yang pertama ni, Allah Subhanahu Wa Taala dia dalam dalam ayat ini, kumpulan ayat 1, 2 dan 3 ni, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah Al-Kahfi ni dengan memuji
memuji dirinya sendiri, dan Allah Subhanahu Wa Taala kata diturunkan Al-Quran ini sebagai satu panduan ataupun satu pedoman ataupun satu ikutan yang lurus, mustaqim. Dan dalam ayat yang ketiga ini juga dinyatakan, iaitu berkaitan dengan liyunzirul kafirin bi'azabis syadid, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkaitan dengan amaran. Ya Allah, susah nak keluar perkataan tu. Okey, amaran kepada orang-orang kafir yang tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang sangat pedih, dan wayubasyirul mu'minin bisawabil jazil, dan menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga yang mana mereka akan kekal di dalamnya. Orang yang kafir kekal dalam neraka dan orang yang beriman akan kekal di dalam syurga. Okey, dan kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir ni, dia kata pada awal penafsiran telah disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji dirinya sendiri yang suci pada pembukaan dan penutupan pelbagai urusan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memang maha terpuji dalam setiap keadaan. Segala puji itu baginya pada awal dan akhir setiap sesuatu. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala memuji dirinya sendiri dan dikurniakan kitabnya yang mulia kepada Rasulnya yang mulia. Diturunkan kitab yang mulia, iaitu Al-Quran, kepada Rasul yang mulia, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ni juga merupakan nikmat yang sangat besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada penduduk bumi, kepada kita semualah, kerana dengannya mereka dikeluarkan dari kegelapan menuju sinar yang terang benderang. Kalau tak ada acuan Al-Quran, kalau tak ada petunjuk daripada Al-Quran ni, mungkin sekarang ni kita berada dalam kegelapan. Kegelapan maksudnya kesesatan lah. Tak jumpa jalan yang benar. Okey, dan dia menjadikan sebagai kitab yang lurus dan tiada kebengkokan. Kebengkokan ni maksudnya kitab Al-Quran ni dijamin kekal sehingga ke hari kiamat, dan tiada kuasa ataupun tiada siapa yang dapat menyelewengkan kitab Al-Quran ini. Dan seterusnya kita tengok, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus lagi sangat jelas, terang dan nyata, yang memberikan peringatan kepada orang-orang kafir sekaligus memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Okey, dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, walam yaj'al lahu iwaja, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuat penyelewengan, penyimpangan ataupun apa-apa yang berkaitan menyeleweng di dalam Al-Quran itu, dan dia ataupun Allah Subhanahu Wa Taala itu membuat Al-Quran itu tegak bimbingannya dan yang lurus. Maksudnya Al-Quran ini menjadi sesuatu yang pedoman ataupun pegangan untuk manusia, untuk kita semua. Dan qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih di sisi Allah. Peringatan berkaitan dengan amaran kepada orang-orang yang tidak beriman tadi tu. Okey. Dan kemudian kita tengok sampai mana dah ni? Wa yunziral ladzi. Okey. Seterusnya kita tengok kepada ayat yang seterusnya, ayat yang keempat, wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba
فَلَعَلَّكَ بَاخِئٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا وَيُخَوِّفُ هَذَا الْقُرْآنَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ اللَّهَ لَهُ وَلَدٌ وَهُوَ الْمَزَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ قَوْلُهُمْ إِلَّا إِفْتِرَاءٌ فَلَا تَحْزَنْ أَيُّهَا النَّبِيُّ عَلَى كُفْرِهِمْ. Dalam ayat ni dia nak tegaskan berkaitan dengan kata-kata orang-orang yang tidak beriman berkaitan dengan Allah lahu waladun. Allah itu mempunyai anak. Mereka kata Allah tu mempunyai anak. Okey. Dan wahwa al-mazahu anzalika falaysa qawlahum illa iftirah. Dan kata-kata seperti itu yang diorang bawa cakap kata Allah itu mempunyai anak itu adalah sesuatu pernyataan ataupun kenyataan yang dusta. Dan Allah pesan fala tahzan ayyuhan nabi ala kufrihim. Allah turunkan ayat dalam surah Al-Kahfi ni nak bagi tahu kepada Nabi supaya Rasulullah tidak bersedih dengan kekufuran mereka, malahan Rasulullah diberi semangat untuk terus menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya dan jangan bersedih. Okey. Kita tengok wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada. Firman Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah itu mengambil seorang anak ataupun Allah itu ada seorang anak. Ibnu Ishaq mengatakan mereka itu adalah orang-orang musyrik Arab yang mengatakan kami menyembah malaikat kerana mereka adalah anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni apa yang orang kafir Arab pada masa tu cakap, dia kata kami sembah malaikat kerana mereka adalah anak perempuan Allah. Okay, dia menyatakan bahawa malaikat tu adalah anak Tuhan. Okay, malahum bihi min ilmin. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang ucapan yang sengaja mereka buat-buat atau ada-adakan. Dan mereka kata macam tu sebab dia tak nak terima Islam dan dia kata macam-macam lah. Dia kata Allah tu ada anak lah apalah. Okey, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Alangkah kesatnya kata-kata yang keluar daripada mulut mereka. Maksudnya mereka tidak mempunyai sandaran. Mereka tak ada bukti pun. Kecuali ucapan mereka dan tidak pula mempunyai dalil yang melandasinya. Melainkan hanya kedustaan dan tindakan mereka yang mengada-adakannya. Okey, mereka buat kenyataan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai anak, tapi diorang tak ada dalil, diorang tak ada bukti yang nak memperkuatkan lagi apa hujah ataupun dalil yang diorang keluarkan itu. Okay, itu perangai musyrik Arab ataupun orang kafir Arab pada masa tu. Okey. Okey, dan kita nak sentuh sikit berkaitan dengan ini macam sambungan lah daripada tajuk kita yang sebelum ni, iaitu muqaddimah surah Al-Kahfi ni. Muhammad bin Ishaq dia menyebutkan sebab turunnya surah yang mulia ini yang dikemukakan daripada Ibnu Abbas. Dia bercerita kaum Quraisy pernah mengutuskan An-Nadhr bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'is kepada para pendeta Yahudi di Madinah. Maka mereka berkata kepada kedua utusan tersebut, ni orang Madinah kata, orang Yahudi Madinah kata, dia ajar kepada An-Nadhr dengan Uqbah ni, dia kata tanyakan kepada para pendeta itu tentang diri Muhammad. Tenangkan kepada mereka sifatnya dan beritahukan kepada mereka mengenai ucapannya kerana sesungguhnya mereka itu adalah ahli kitab yang pertama. Mereka mempunyai apa yang tidak kita miliki, yakni ilmu pengetahuan tentang para nabi. Okay, dan orang Arab ni hantar Uqbah dan An-Nadhr ni untuk bertemu dengan pendeta Yahudi untuk ceritakan berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian lalu kedua utusan itu pun pergi hingga akhirnya sampai di Madinah.
Mereka sampai di Madinah, lalu selanjutnya mereka bertanya kepada para pendeta Yahudi tersebut mengenai Rasulullah. Lalu kedua utusan itu berkata, sesungguhnya kamu adalah Ahlut Taurat. Kamu adalah orang yang mahir dalam kitab Taurat. Kami datang kepada kalian dengan harapan kamu mahu memberitahu kami tentang sahabat kami ini. Lalu Ibnu Abbas bercerita lagi, dan mereka berkata kepada utusan itu, tanyakan kepada Muhammad. Dan ini yang pendeta Yahudi itu tanya. Ajar kepada An-Nadhr dengan Uqbah tadi tu, dia ajar, kamu balik nanti tanyakan kepada Muhammad tentang 3 perkara yang kami nak ajar ni, dia kata. Maka jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menjawab ketiga-tiga soalan tersebut, maka betullah dia seorang nabi yang diutuskan. Dan jika Nabi tidak dapat menjawabnya, ketiga-tiga soalan tersebut, dia kata, maka terbuktilah bahawa Muhammad itu cuma seorang yang banyak bicara, banyak sembang je. Dan maksudnya kalau Nabi dapat jawab, Rasulullah dapat jawab, maka betullah Rasulullah itu seorang utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau Rasulullah tak dapat jawab, maka Rasulullah ni dia kata cuma sembang je lah. Dia bukan Nabi. Okey, soalan-soalan dia adalah, tanyakan kepada mereka tentang beberapa orang pemuda yang pergi pada masa-masa pertama yang apa yang terjadi pada mereka. Sesungguhnya mereka mempunyai peristiwa yang sangat aneh. Okey, maksud kat sini, tanyakan kepada Rasulullah berkaitan dengan Ashabul Kahfi lah. Kemudian soalan yang kedua, tanyakan kepadanya tentang seorang yang telah melakukan perjalanan daripada belahan timur ke barat bumi, apa beritanya. Dan juga tanyakan kepadanya tentang roh. Okey, tanya berkaitan dengan Ashabul Kahfi, berkaitan dengan seorang pemuda yang melakukan perjalanan daripada timur ke barat, merujuk kepada Zulkarnain. Dan yang ketiga, bertanya kepada dia suruh orang musyrik tadi ni tanya kepada Rasulullah berkaitan dengan roh. Okey. Dan kemudian An-Nadhr dengan Uqbah ni pun tadi berangkatlah sehingga menghadap kaum Quraisy, seraya berkata, wahai sekalian kaum Quraisy, kami telah mendatangi kami telah mengikut apa yang kamu suruh kami buat, dengan berjumpa dengan orang-orang Yahudi, dengan pendeta-pendeta Yahudi, dan kemudian dia suruh aku tanya 3 perkara kepada Muhammad berkaitan dengan Ashabul Kahfi, Zulkarnain dan roh. Okey. Dan pendeta Yahudi itu kata, kalaulah Muhammad boleh menjawab ketiga-tiga soalan ni, maka betullah dia seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Akan tetapi kalau Muhammad tak boleh jawab, maka dia tu bukanlah seorang rasul yang betul. Okey, dan dipendekkan cerita, dia pun pergilah tanya Rasulullah berkaitan dengan 3 soalan daripada orang Yahudi tadi tu. Okey, kemudian maka Rasulullah pun berkata kepada mereka, aku akan beritahukan apa yang kalian tanyakan itu pada esok hari. Rasulullah kata, okey, tak apa. Soalan yang kau ajukan ni aku akan jawab esok. Dan Rasulullah tidak mengecualikan untuk hari lainnya. Maksudnya esok hari ni, maksudnya esok lah. Dan Rasulullah pada masa tu tak kata insya-Allah. Okey, ni antara satu pengajaran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan pada masa ni Rasulullah diuji dengan, kan Rasulullah cakap aku akan jawab ni esok, sedangkan sehingga keesokan harinya tu tak ada wahyu yang diturunkan. Malah kan berlanjutan selama 15 hari, 15 malam, tak ada juga Jibril tu datang kepada Rasulullah
menurunkan wahyu, sehingga penduduk Mekah menyebarkan berita jahat. Maksudnya bila Rasulullah janji akan bagi tahu esok, kan, selepas 15 hari pun tak ada lagi jawapan daripada Rasulullah, maka dah timbullah berbagai spekulasi ataupun kata-kata tomahan-tomahan yang dikeluarkan oleh orang Arab, orang kafir Arab pada masa tu, orang kafir Quraisy pada masa tu. Okey, kemudian Muhammad telah berjanji kepada kami esok hari, dan sekarang sudah 15 hari berlalu, tetapi tidak juga memberitahu kami tentang apa yang kami tanyakan kepadanya. Okey. Kemudian Rasulullah sendiri merasa sedih kerana berhentinya wahyu kepada beliau. Dan Rasulullah juga sangat terpukul dengan ucapan-ucapan penduduk Mekah. So Rasulullah pun sedihlah dengan apa yang di tomahan-tomahan jahat yang dikeluarkan oleh masyarakat Quraisy pada masa tu. Okey. Kemudian Jibril pun datang kepada beliau dari Allah dengan membawa surah Al-Kahfi yang di dalamnya terdapat celaan kepada maksudnya terdapat teguran kepada Rasulullah atas kesedihan terhadap mereka, juga memuatkan ataupun juga membawa jawapan terhadap apa yang telah ditanyakan berkaitan dengan soalan-soalan yang ditanyakan oleh orang Quraisy tadi tu. Okey. Kemudian tu maka datanglah ayat wa yasalunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu min ilmin illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk dalam urusan Tuhanku, dan tidaklah Rasulullah itu diberi pengetahuan tentangnya melainkan hanya sedikit. Okey. Lepas tu kita tengok apa lagi ayat yang last tu, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Okey, Allah berfirman supaya menghiburkan rasulnya Muhammad atas kesedihan Rasulullah terhadap orang-orang musyrik kerana tindakan mereka meninggalkan iman dan jauhnya mereka daripada keimanan. Okey. Dan Allah kata janganlah kamu bersedih, ataupun Allah kata jangan bakhi'un nafsaka tu maksudnya macam membunuh diri kamu sendiri. Okey, maksud membunuh kat sini janganlah terlampau sedih dengan kata-kata puak-puak Quraisy tu, sebab mereka tu tak ada apa-apa pun. Nothing. Dia tak boleh nak buat apa-apa pun. Okey. Maka apakah barangkali kamu membunuh dirimu sendiri kerana bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman dengan keterangan ini. Okey, Qatadah mengemukakan engkau membunuh dirimu sendiri ni kerana murka ataupun sedih. Okey, jangan maksudnya kat sini bakhiun tu Allah larang Nabi supaya jangan sedih sangat. Okey. Okey, seterusnya dia ada sambungan pada ayat yang ke-7 dan yang ke-8 ni. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Okey, ayat 7 yang ayat 8 ni, fa innad dunya wa ma 'alaiha mujarradan ikhtiyar li ahliha liyuzhiru min aslahi amalan fad dunya masiruha kharabu wa halaku ba'da an kanat hadarat. Okey, Allah kata yang tadi kan dia kata janganlah Nabi sedih apa semua tu. Dia kata janganlah kamu risau kerana dunia ni diciptakan hanyalah sebagai ujian untuk penghuninya. Dan untuk manusia ataupun penghuni di muka bumi ini menzahirkan amalan yang baik yang mereka kerjakan. Dan
apa? Okey, kita tengok kepada tafsir dia. Inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Okey. Okey, dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawasanya bumi ini suatu hari nanti akan ada, akan lenyap dan akan berakhir dan berlakunya kehancuran ke atas bumi ni. Dan bumi ni tidak selama-lamanya indah. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya, di atas bumi ini menjadi tanah rata lagi tandus. Maksudnya sesungguhnya setelah keindahan tersebut, kami akan menghantarkannya kepada kebinasaan dan kehancuran. Bumi yang kita tengok sekarang ni kalau cantik ke apa ke, semua itu adalah sesuatu yang tidak kekal dan akan hancur di kemudian hari. Dan Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar akan menjadikan segala sesuatu yang di atas bumi ini hancur binasa, yang rata lagi tandus, dan tidak akan dapat tumbuh tanaman-tanaman di atasnya dan tidak pula akan dapat dimanfaatkan. Okey. Okey, itulah melalui ayat 1, daripada ayat 1 tadi sehingga ayat yang ke-8 ni, kita boleh ringkaskan berkaitan dengan yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala puji diri dia sendiri, dan memang dia ataupun dia Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang paling layak untuk mendapat pujian. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jangan bersedih sangat berkaitan dengan kekufuran orang-orang yang tidak mahu menerima ajaran baginda, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh Rasulullah tu supaya bertenang saja, kerana apa yang orang kafir itu nakkan, dia orang akan cari 1001 helah untuk tidak menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan ayat yang ke-7 dan ke-8 ni berkaitan dengan bumi ni ataupun dunia ni tidak akan kekal selama-lamanya. Okey. Dan daripada 8 ayat yang kita bacakan tadi, ma yustafadu minal ayat, terdapatnya pengajaran daripada ayat-ayat ini. Yang pertama, as-sana'u lillah wajibun ala kulli mukallaf. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala itu ataupun pujian hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan wajib kepada setiap mukallaf. Dan kita nak puji pun bukan tak boleh puji manusia, boleh, tapi pujian itu pujian yang paling baik adalah puji balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, bayanu muhimmatul Quran wa hiya tabsyir lil mu'minin wal izzar lil kuffar. Dalam ayat ini juga dia sebut berkaitan dengan kepentingan Al-Quran, yang mana Al-Quran ni menjadi penyampai berita gembira kepada orang mukmin dan menyampaikan azab siksa kepada orang-orang kafir. Yang ketiga, at-tandid bil kazbi 'ala Allah wa ibtalud da'awi al-batilah alaihi. Itu yang ketiga, menjelaskan berkaitan dengan hukuman tuduhan yang menipu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan membatalkan tuduhan palsu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala ni ada anak tadi kan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka tu cakap cuma berdusta saja, dan mereka tak ada dalil ataupun bukti nak membuktikan kenyataan dia orang tu. Okey. Dan yang keempat,
ulu makanatul Quranul Karim wa ya'tabiru min baini a'zamun ni'mat 'alal ibad. Okey, Al-Quran ini dia kata mempunyai taraf yang tinggi dan menjadi nikmat yang paling besar daripada Allah kepada makhluknya, kepada hamba-Nya. Okey, dan yang kelima, nafi nisbatul walad ila Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi menafikan Allah itu mempunyai anak. Okey. Dan saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian daripada saya pada kali ini, dan saya harap sedikit sebanyak dapat membantu dan memberi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf atas ketidakkelancaran saya dalam menyampaikan tajuk yang kita bincangkan pada kali ini. Okey, dan sekiranya ada penambahbaikan ataupun teguran, bolehlah tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. Okey, saya rasa itu sahaja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.